Fatihah kesiannya hit left je. Tak apalah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Harap semua okey, sihat saja. Okay, kalau ada masalah internet nanti bagi tahu lah. Bagi tahu je dalam grup. Okey. Okey. Okey, hari ni kita akan belajar tentang cerpen Oren. Cerpen ni salah satu bahagian dalam Komsas, komponen sastra. Ingat lagi tak Komsas? Okey. Cerpen ni dia ada lagi satu nama tau. Satu lagi certot. Cerpen ni maksud dia cerita pendek. Kalau certot tu yes, cerita kontot. Pandai pun. Okey. Hari ni kita akan belajar tentang cerpen Oren. Dah baca belum cerpen ni? Dah pernah baca? Dok lah kan? Okay. tak apa. Okey, hari ni kita akan belajar benda ni. Okey, kita teruskan kepada sinopsis dulu. Okey, Oren ni kan, kalau Oren ni kita mesti akan terbayang tentang apa? Tentang kucing kan. Mala ni famous dengan nama Oyen kan. Jadi Oren ni salah satu nama famous lah bagi kucing. Okay. Nak minta tolong baca sat boleh tak sinopsis dia? Baca dulu, baca slow. Lagi saya baca. Baca dulu. Nampak tak? Nampak kan? Tak nampak cikgu. Tak nampak. Cuba zoom. Dia boleh zoom tau. Kalau guna phone boleh zoom. Zoom kan dia? Zoom je. Macam zoom gambar tau. Oh, nampak. Cerpen ini mengisahkan mengenai seekor kucing yang diberi nama Oren. Ayah yang pada mulanya enggan membenarkan anak-anaknya memelihara kucing. Ada orang masuk. Ayah yang pada mulanya enggan membenarkan anak-anaknya memelihara kucing telah membawa Oren pulang dan dijadikan sebahagian daripada ahli keluarga mereka. Okay, selalunya kalau kucing ni kan, ayah tak bagi belah tapi dia yang bawa balik. Selalunya macam tu. Okay, baca sat sinopsis dia tentang apa? Okay, cerpen ni masa awal dia ayah dia ambil belah Oren ni. Lepas tu dia jaga dia dengan elok semua kan. Lepas tu Oren ni the last kali Oren ni akan mati. Okay, sekarang last kali Oren ni mati. Jumpa di celah pokok yang tumbang. Itulah sinopsis dia kan. Dulu sinopsis dia. Sinopsis dia pendek sekali. Okay, seterusnya kita akan ke tema. Tema cerpen ni kasih sayang kepada binatang. Binatang tu siapa dia? Haiwan. Hah? Haiwan. Haiwan. Tahulah binatang tu memanglah haiwan. Apa dia yang dalam cerpen ni? Oren dan kelabu. Kita baca dalam memelihara 2 ekor kucing yang diberi nama Oren dan kelabu. Ahli keluarga telah memelihara binatang ini. Kedua-dua kucing ini dijaga dengan baik dan diberikan kasih sayang sepenuhnya. Jadi tema cerpen ni tentang kasih sayang terhadap binatang. Okay, cerpen ni. Tema dia. Ini kamu kena ingat tema dia. Kalau nak cerpen orang dalam soalan, dia tanya tentang tema. Okay. Kamu ingat tema dia kasih sayang kepada binatang. Dan kasih sayang ni kamu bagi ke mana tu? Kamu bagilah macam ni. Buktinya ayah sekeluarga telah memelihara 2 ekor kucing yang diberi nama Oren dan kelabu. Okay, faham? Okay, saya buat kelas laju ni nak hujan. Okay, yang ke seterusnya persoalan.
Okay, persoalan ni merupakan isu atau tema kecil dalam cerpen tu. Maksudnya, selain daripada tema tadi kasih sayang manusia kepada haiwan, okay, ada juga persoalan atau tema kecil dalam ni. Sebenarnya kita gunakan dia sebagai persoalan. Contohnya nombor 1 ni, hubungan baik antara manusia dan haiwan. Hubungan baik manusia dan haiwan. Siapa manusia tu, siapa haiwan tu? Contohnya, ayah dan ahli keluarga memelihara 2 ekor kucing dan sangat menyayangi kedua-dua kucing tersebut. Bila kita bagi dia isu dia, isi dia, hubungan baik manusia dan haiwan, kamu bagi juga contoh. Sat tolong mute siapa yang nak. Amna. Tok Mai. Tok Mai. Tok Mai. Persoalan yang kedua, dan kelabu. Orang yang kelabu kucing tadi lah. Okay? Konflik ini, kucing pun ada konflik. Konflik tak dia. Bukan konflik tau. Yang kita makan tu. Konflik ni masalah maksud dia. Masalah antara oren dan kelabu. Oren lebih banyak mengalah, selalu mendiamkan diri. Maksudnya dia tak suka nak perbesarkan sesuatu isu. Dia suka benda remeh-remeh dia suka. Remeh hal. Okay? Malah akan membiarkan kelabu makan dahulu, menghabiskan sisa-sisa makan kelabu. Maksudnya dia tak dia jenis mengalah lah, jenis tak pentingkan diri sendiri. Macam kelabu ni, dia pentingkan diri sendiri. Dia makan dulu. Lepas tu makan pula, tinggal sikit je dekat oren ni. Tinggal sisa je. Jadi, kelabu dengan oren ni, perwatakan dia berbeza. Tak sama. Okay, yang ketiga, berkongsi minat yang sama. Berkongsi minat yang sama ni, ayah berkongsi minat melihara kucing dengan ahli keluarganya. Okay, itu antara persoalan. Okay, bila kita bagi isi, kita kena bagi contoh. Sebab tu, kena baca dulu cerpen ke novel ke, kena baca dulu. Okay? Okay, nanti baca novel lah. Baca novel, kemudian kita akan buat tentang novel pula. Hari ni kita tentang cerpen dulu. Okay, seterusnya binaan plot. Binaan plot ni, plot ni maksudnya dia punya jalan cerita. Jalan cerita dia, kalau kita nak buat filem, mesti dia ada jalan cerita dia. Dia kena ada permulaan, perkembangan, climax, peleraian. Dia kena ada yang tu, 4 aspek tu. Okay, yang mula sekali ialah permulaan. Permulaan ni macam pengenalan kepada cerpen tu lah. Okay. Permulaan, ayah, aku, okay, aku tu, maksudnya aku ni penulis tu lah. Okay. Bertanya tentang Oreng, iaitu kucing peliharaannya yang tidak pulang ke rumah. Kegelisahan ayah aku tentang kehilangan Oreng turut mendapat perhatian anggota keluarga. Itu permulaan dia. Maksudnya masa awal cerita dan cerpen ni, ayah ni rasa gelisah, gusar. Sebab apa? Sebab kucing kesayangan dia hilang. Okay. Lepas tu, masuk plot perkembangan. Perkembangan ni maksudnya tengah-tengah. Tengah-tengah cerita tu. Ayah aku ni siapa dia? Aku ni penulis cerpen tu, telah melanggar ibu Oreng sehingga menyebabkan ibu Oreng mati. Ayah aku telah membawa Oreng pulang ke rumahnya. Ibu aku mengerti sebab Oreng dibawa pulang setelah mendengar alasan ayah aku. Kemudian, ayah aku membawa kelabu pulang ke rumahnya, iaitu seekor anak kucing yang telah mengekorinya ke kereta. Kelabu lebih manja dan pandai menarik perhatian anggota keluarga ayah aku. Oreng pula bersikap pasif dan suka menyendiri. Okay, bersikap pasif ni maksudnya dia tak aktif. Okay, kat situ kamu boleh tengok, dia kata bersikap pasif dan suka menyendiri. Maksudnya
Dia tak suka bergaul dengan orang. Dia tak cergas. Macam kalau kucing yang cergas ataupun aktif, dia suka menikus. Orang panggil menikus. Kalau nampak tikus kan, dia ligan. Itu kita bagi menikus tu. Okay. Seterusnya kita ke plot climax. Climax ni maksud dia, dia tengah naik, tengah memuncak. Dia tak habis lagi. Dia nak hujung dah. Tapi dia tak habis lagi. Dia tengah memuncak nak turun ke curam macam tu. Okay, climax ya. Lebih seminggu Orin masih tidak pulang ke rumah. Ayah aku berasa bersalah dan gelisah akan kehilangan Orin. Kehilangan Orin telah terbawa-bawa dalam mimpi ayah aku. Dia punya sayang ni terhadap Orin ni, terhadap haiwan, sampai terbawa dalam mimpi disebabkan kucing kesayangan dia tu hilang. Itu yang kita kata tema dia tu, kasih sayang manusia terhadap haiwan tu. Itu bukti dia tu, antara bukti lah. Okey, yang terakhir dalam binaan plot ialah peleraian. Okey, peleraian ni maksudnya dia dah habis lah. Dah sampai penutup. Ayah aku menceritakan mimpinya kepada anggota keluarga di meja makan. Tiba-tiba Anis masuk ke dapur dengan membawa bangkai Orin. Orin telah mati dan ditemukan di celah-celah pokok tua yang tumbang semalam. Semua anggota keluarga tertumpu kepada ayah aku dan matanya mulai berkaca. Matanya mulai berkaca ni apa? Apa yang kamu faham? Sedih. Sedih, dia menangis. Berkaca tu maksud dia, kita kan bila kita menangis, mata kita akan nampak, kalau kita sulit nampak bersinar kan. Itu yang dia panggil berkaca tu. Yap. Right. Okay. Okay. Okay, dalam cerpen novel, dia akan ada binaan plot dia. Binaan plot ni ada 4 ni saja. Okay. Yang selalu ada 4 ni. Permulaan. Okay. Yang mula ni. Permulaan. Perkembangan. Mix dan peleraian. Ingat tu. Lepas tu kita bagilah contoh sikit kalau dia naik kan. Selalunya kalau soalan, tanya novel lah. Novel dia akan tanya binaan plot dalam novel. Ataupun watak perwatakan dalam novel. Persoalan dalam novel. Itu untuk novel. Kalau cerpen ni dia naik soalan, contohnya kenapa mata ayah berkaca apabila kenapa mata ayah mula berkaca apabila Anis masuk ke dalam rumah, macam tu. Kita bagilah contoh, sebab Orin telah mati dan ditemukan di celah-celah pokok tua yang tumbang semalam. Itulah contoh jawapannya. Okey, seterusnya teknik penceritaan. Teknik penceritaan ni dia dah banyak. Okay, kat sini dia bagi pemberian, dialog, monolog dalaman, imbas kembali, imbas muka. Okay, kalau pemberian ni contoh dia, pengarang menceritakan kejadian kemalangan yang melibatkan ayah ibu Orin. Maksudnya dia cerita tentang kemalangan yang melibatkan ayah ibu Orin tu secara terperinci. Maksudnya dia cerita macam mana ayah dia boleh terlanggar ibu Orin ni, apa yang berlaku kepada ibu Orin. Itu pemberian. Kalau dialog tahulah kan, macam kamu sembang dengan mak kamu ke, dengan ayah kamu, adik kamu kan. Itu dialog. Kalau monolog, okay, monolog ni maksudnya kita cakap seorang-seorang. Dan kita cakap ada bunyi. Maksudnya keluar daripada mulut kita. Contohnya, ayah yang bercakap dengan Orin bertanyakan ke mana Orin menghilangkan diri selama 4 hari. Okey, itu monolog. Kalau monolog dalaman, okey. Monolog dalaman maksudnya kita cakap dalam hati. Okey. Monolog ni maksudnya seorang-seorang. Mono tu seorang.
Dalam monolog tu misalnya dia cakap seorang-seorang macam orang gila tu. Okay. Lepas tu monolog dalam mana dia cakap dalam hati. Macam dia cakap dalam hati. Bila lah kelas ni nak habis lambatnya. Macam tu. Contoh kan. Okay, kalau contoh dalam cerpen ni. Semasa kejadian kemalangan yang menimpa ibu Oren datang mengiau memanggil ibunya dan terdetiklah dalam hati ayah bahawa kucing yang dilanggarnya itu adalah ibu Oren. Tu dia kata terdetik dalam hati. Itu kita panggil monolog dalaman. Kemudian imbas kembali. Imbas kembali ni maksudnya kita flashback ataupun throwback. Kita selalu guna perkataan throwback kan. Kalau nak upload dalam gambar dalam IG, kita guna throwback. Sebab sekarang kan PKP tak boleh nak pergi cuti sana sini. So kita pun ambil gambar lama, kita boleh throwback je mampu. Hashtag throwback. Macam tu. Itu imbas kembali. Kalau imbas muka, okay, maksudnya dia ingat. Okay, dia ingat benda yang lepas throwback juga, tapi dia ingat apa yang, contohnya kalau orang, contohnya saya jumpa kamu kan, saya jumpa kamu dekat Taman Fasa 5 3 hari lepas. And then saya teringat balik, teringat dengan muka kamu tengah bawa motor, lepas tu kamu jatuh dalam lopak. Tu kita panggil imbas muka, teringat muka kamu. Contoh kat sini, Anis ada melihat Oren sedang bermain-main di bawah pokok tua di taman permainan. Dan 4 hari selepas itu, bangkai Oren ditemui di bawah pokok tua yang sudah tumbang. Itu imbas muka. Okay? Faham lagi? Faham tak? Faham tak? Faham Okay, faham tak apa? Kita teruskan. Okay. Khususnya kita ke watak dan perwatakan. Watak dan perwatakan ni dalam cerpen ni ada 3. Watak ayah, Oren dan kelabu. Okay, watak ayah. Okay, ayah ni seorang yang penyayang lah. Confirm lah penyayang kan? Sebab dia bela kucing. Kucing dia mati pun dia nangis. Tu dia penyayang lah. Seorang ayah yang penyayang membela 2 ekor kucing, iaitu Oren dan kelabu. Kemudian dia hilang selera makan setelah menyadari kehilangan Oren. Maksudnya dia gelisah. Dia gelisah, hatinya gundah gulana. Okay. Menunjuk kasih sayang kepada Oren dengan membelai-belai bulu di badan Oren. Okay, macam mana saya tahu kata dia membelai-belai bulu di badan Oren? Kalau nak tahu kena bacalah cerpen tu. Okay. Kemudian ayah ni dia rindukan Oren sampai bermimpi jumpa Oren. Kemudian dia menangisi kematian Oren yang tadi tu. Mata ayah mula berkaca. Okay, watak sampingan Oren dan kelabu. Ayah tadi watak utama tau dalam cerpen ni. Dan watak sampingan ni Oren dan kelabu. Oren ni seekor kucing yang mempunyai bulu warna oren. Dibela sejak kecil selepas kematian ibunya. Okay, seekor kucing yang suka mengalah. Contohnya memakan sisa makanan selepas kelabu makan. Maksudnya dia tak bersaing pun waktu makan tu. Dia makan selepas kelabu makan, baru dia makan. Dia tak kisah pun benda tu. Kemudian menghilangkan diri dari rumah kerana merajuk dengan ayah yang melebih-lebihkan kelabu. Sorry nah, orang tengah hantar ayam. Okay, kelabu salah seekor daripada kucing belaan ayah. Okay, dinamakan kelabu sebenar bulu badannya yang berwarna kelabu. Ini betul lah kan, bila kucing ni mesti akan bagi nama berdasarkan warna bulu dia. Contoh yang paling banyak sekarang ni Oyen lah. Kalau kucing tu warna orange je, nama Oyen. Kucing saya dulu nama Mona dululah. Okay, menjadi saingan kepada Oren dalam merebut perhatian daripada ayah dan keluarga. Digambarkan sebagai kucing yang tidak tahu membuang najisnya. Dia berak merata-rata, dia tak dia punya najisnya. Pandai bermain dan menggeser-geser badannya ke kaki ayah.
Itu water lah. Kemudian latar. Okey. Ya. Oh, latar. Rasanya latar ni tertinggal satu slide lah. Okay, saya lagi latar masyarakat. Latar masyarakat ni maksudnya apa yang komuniti masyarakat yang ada dekat dalam tu. Contohnya masyarakat yang menyayangi binatang belaan seperti kucing. Ayah dan keluarganya sangat menyayangi binatang dan telah memelihara 2 ekor kucing. Kemudian masyarakat yang bertanggungjawab. Tanggungjawab kat mana ni? Okey, tanggungjawab dia ayah yang menangkan ibu oren telah bertanggungjawab membawa oren pulang ke rumah untuk dipelihara. Kemudian masyarakat yang pemurah, ayah dan anaknya menjaga kucing peliharaan yang memberikan yang berkhasiat seperti susu. Kemudian gaya bahasa ada simili, personifikasi. Personifikasi ada 2. Satu lagi singkap. Simili ni persamaan tau. Persamaan ni macam saya kata dulu, dia guna seperti bagai, laksana. Itu simili. Kemudian personifikasi. Personifikasi ni macam perlambangan lah. Contohnya dia kata setiap kali mata oren dan matanya bertemu, oren cemburu akan kehadiran kelabu. Maksudnya dia samakan orang tu dengan manusia. Personifikasi dia sama sifat sesuatu tu dengan sifat manusia. Contohnya cemburu. Itu contoh dia lah. Kemudian singkop. Singkop ni singkatan perkataan. Yang singkop. Kalau perkataan dia kita. Kalau lagi kamu, mu, aku jadi ku, engkau jadi kau. Itu contoh. Kemudian nilai ni apa yang ada dalam cerpen tu yang baik lah. Contohnya kasih sayang, bertanggungjawab, baik hati. Okay. Kemudian pengajaran. Pengajaran ni kita ambil balik yang dari nilai tu, kemudian kita buat ayat pengajaran. Ayat pengajaran ni kita mula macam ni. Kita hendaklah, kita perlulah, kita mestilah, kita sewajarnya. Lepas tu kita bagi sebab. Contohnya kita hendaklah mengamalkan sikap berkasih sayang walaupun kepada makhluk selain manusia. Dan yang kedua, kita perlu bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu perbuatan dan tidak menganiaya orang lain. Okay, kalau dia minta pengajaran, kamu tulis macam ni pun ni. Contohnya kita perlulah bertanggungjawab dalam melakukan segala perbuatan dan tidak menganiaya orang lain. Kamu dah dapat 2 markah tau. Sebab 1 markah untuk bertanggungjawab. Kita perlulah bertanggungjawab ni 1 markah. Kemudian kamu bagi huraian dalam melakukan sesuatu perbuatan dan tidak menganiayai orang lain. Itu 1 markah. Maksudnya, isi dia bertanggungjawab, kemudian huraian dia melakukan sesuatu perbuatan dan tidak menganiayai orang lain. Itu 1 markah. Yang ketiga, sifat baik hati adalah sifat terpuji dan perlu diamalkan oleh semua orang untuk menjamin kesejahteraan dalam hidup. Okay, ini sifat baik hati dan sifat terpuji ni 1 markah. Kemudian diamalkan oleh semua orang untuk menjamin kesejahteraan dalam hidup ni pun 1 markah. Jadi 2 markah. Selalunya soalan pengajaran ni dia akan ada pada soalan yang kedua. Okay? Soalan yang kedua ni selalunya 3 markah. Bila 3 markah, okay, kamu kena buat macam ni. Antara pengajaran yang terdapat dalam cerpen tersebut ialah masukkan dia punya isi ni, isi pengajaran ni, barulah kamu dapat markah penuh. Kalau kamu buat dalam bentuk point, dalam bentuk 1, 2, 3 macam saya buat ni, kamu cuma akan dapat 2 markah sahaja. Okey, faham tak? Faham. Nak tanya apa? Ada soalan tak? Okey, ada soalan tak? Tak. Ada? Okey. Tak ada, mute set mikrofon. Okey, kelas kita hari ni sampai sini saja.
Benda ini ada soalan. Okey, sekejap lagi saya akan upload dalam WhatsApp. So kamu boleh tengok soalan ini. Contoh soalan tau. Kalau dalam exam, okey, Amna, mute Sat. Okay, thank you. Okay, ni adalah contoh soalan. Kalau dalam peperiksaan, okay, dia akan ada soalan macam ni lah. Dia kena petikan. Kemudian jawapan 1 dan 2 ni, dia berdasarkan petikan sahaja. Dalam petikan, kamu tak boleh fikir benda lain. Yang ketiga inilah, soalan kebat, kemahiran berfikir alas tinggi. Yang ni kamu kena bagi idea sendiri. Okay? Contoh kat sini, pada pendapat anda, apakah yang perlu dilakukan oleh pemelihara haiwan untuk memastikan haiwan tersebut dalam keadaan baik? Itu kamu kena fikir sendiri. Apa perlu kita buat untuk kita pastikan dia berada dalam keadaan yang baik? Mungkin kamu cakap berada dalam sangkar yang besar bagi dia main dalam tu. Mungkin kamu kata bagi makan makanan yang berkhasiat. Boleh, tak ada masalah. Yang penting isi yang sini jangan ambil dalam petikan. Kalau kamu ambil dalam petikan tapi kamu ubah ayat sendiri tak apa. Kalau kamu ambil sebiji dalam petikan, jawapan kamu salah. Jadi nak selamat, kamu fikir sendiri. Kamu fikir bagi logik saja dengan soalan dia. Kalau logik dengan soalan, jawapan kamu betul. Okey? Ni 4 markah. Bila 4 markah ni kamu kena bagi 2 isi. Kamu tulis, pada pendapat saya, okey, perkara yang perlu dilakukan oleh pemelihara untuk memastikan haiwan tersebut dalam keadaan yang baik ialah apa? Kita mestilah apa? Kamu buat macam tu. Buat ayat Kalau yang ni, berdasarkan petikan cerpen, apakah tabiat positif yang sering dilakukan oleh orang? Kamu ambil tabiat positif yang sering dilakukan oleh orang adalah apa? Ambil balik ayat dia. Jangan bagi isi terus. So, bila kamu bagi isi terus, kamu tak dapat markah penuh tau. Kamu boleh dapat paling banyak pun 2 saja. Kalau kamu ambil balik ayat dia, kamu akan dapat markah penuh. Kalau jawapan kamu betul lah. Okay. Kemudian 2 nilai. 2 nilai yang tadi lah. Contohnya nilai kasih sayang, bertanggungjawab. Kamu bubuh kat sini. Kamu tulis 2 nilai yang terdapat dalam petikan cerpen tersebut ialah kasih sayang dan apa? Okey, faham? Jadi sekejap lagi saya bagi soalan ni dalam grup WhatsApp. Kamu buat dalam buku Komsah. Saya nak kamu salin balik semua ni. Okey. Salin balik. Saya bagi masa kamu seminggu untuk salin. Dari sinopsis ni, salin dari sinopsis sampailah latihan. Okey. Faham? Boleh tak? Faham. Boleh tak kelas? Boleh kan? Okey, bagus. Okey, saya rasa itu sahaja kelas kita pada hari ini. Okey, Satna. Okey. Okey. Sekejap. Okey, itu saja kelas saya pada hari ini. Terima kasih sebab sudi sertai kelas kita pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan buat lagi. Kita akan buat tentang novel. Okay.